Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk kita hadir pada hari ini, membaca lagi beberapa potong ayat Al-Quran dan tafsirnya, mengikut apa yang disyarahkan oleh para ahli tafsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatannya kepada kita. Selain daripada keberkatan itu, tuan-tuan, kita sedia maklum bahawa kita akan melalui satu lagi peluang yang Allah berikan, iaitu menghadiri Ramadan yang penuh barakah, yang sampai kepada kita semua insya-Allah beberapa minggu, beberapa hari saja lagi ni. Kadang-kadang ada orang saya jumpa dekat Shah Alam lah, kampung saya, mentua saya. Jumpa satu orang pakcik ni, tua dah. Last tahun lepas lah saya jumpa dia, baru-baru ni dengar meninggal dah dia. Tapi dalam tempoh 8 tahun ni, tiap-tiap tahun saya jumpa masa Ramadan, dia kata, "Ustaz ni, saya tahun last lah saya ni, tahun depan Allah dah ambil kot, tak ada lagi lah." Tahun depan saya jumpa lagi, Ramadan, jumpa lagi kat dia. Dia kata benda yang sama, tahun ni last Ramadan kot Ustaz, tahun depan saya tak ada lagi dah katanya. Dia dah berumur dah kan. Tahun depan saya datang, jumpa lagi. Allah panjangkan umur dia sampai 5 ke 6 kali Ramadan. Dia cakap tu 5-6 kali saya jumpa lagi kat dia. Dan kemudian Allah pun ambil nyawa dia, dia bertemu Tuhan Jalla wa'ala. Tuan, pada hari ini tuan-tuan, berapa pun umur kita semua, saya ke, umur tuan-tuan ke, Allah dia pegang nyawa kita ni. Allah ambil tak cepat sesaat, tak lewat sesaat nyawa kita. Dan Allah kelihatan sekarang ni, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan Allah beri kita satu lagi anugerah Ramadan, 30 hari Ramadan yang kita selalu impikan, mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala pada musim-musim Ramadan itu sendiri. Ramadan, tuan, sebelum kita mula kita punya kelas tafsir ni, kita ambil masa sikit untuk kita nak sebut tentang Ramadan. Walaupun saban tahun, kadang-kadang kita ni biasa lupa kan. Sebab tu setiap kali nak semayang raya, imam akan pesan cara semayang raya macam mana. Sebab lupa kita ni, setiap tahun buat, lupa sekali kan, 2 kali setiap tahun yang lupa. Ramadan, tuan-tuan, dia adalah bulan pembersihan roh kita. Ramadan ni dia bulan nak bersihkan roh kita. Jasad kita sendiri, dia makan macam-macam benda-benda yang kita makan hari ni lah. Makan pisang goreng ke, makan macam-macam, nasi, sayur, apa semua kita makan, tu makanan jasad.
Bila masuk Ramadan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan makanan rohani. Kita ada makanan rohani kan. Sebab apa? Sebab jasad kita tak makan. Makanlah jasad. Tapi nak bandingkan hari-hari biasa, kita makan pagi sampai ke petang tuan, 3-4 kali. Malam kita makan juga. Ramadan ni pagi kita tak makan. Daripada start terbit fajar sampai tenggelam matahari kita tak makan. Bila mana akal kita tak makan, tak fikir untuk makan, maka akal kita akan fikir bagaimana untuk kita meningkatkan ibadah, meningkatkan makanan, memberikan makan kepada roh kita sendiri. Maka kadang kita tengok orang macam mana dia nakal sekali pun bila musim-musim Ramadan ni, dah Zuhur tu keluar office tak buat apa, dan lepas sembahyang tu nak pergi makan tak boleh. Dia capai Al-Quran dia baca. Capai Al-Quran dia baca. Dan tuan buatlah apa-apa program sekalipun untuk diri sendiri pada musim Ramadan ni untuk nak bersihkan jiwa kita. Dan Ramadan, Allah ni dijadikan Ramadan sebagai bulan bersihkan roh. Syariat puasa tu sendiri tuan-tuan. Syariat puasa ni dia sebuah syariat, bukan syariat puasa je, solat ke apa bentuk syariat yang Allah wajibkan kepada kita sekalipun. Allah tak pernah bermaksud pada setiap fiqh syariah tu untuk nak beratkan kita, tak ada. Tidak sama sekali. Dalam fiqh pensyariatan puasa sekalipun tak ada urusan yang Allah nak bully kita, nak berat kita, tak ada. Saya melepas baca hadis tentang bab wuduk dalam Bulughul Maram, kitab fiqh Imam Syafi'i kan. Bab wuduk je pun, wuduk kan benda yang mudah wuduk ni. Tak ada mudarat apalah wuduk tu, tapi Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak. Nabi kata laula an asyqa ala ummati, maksud dia kalaulah tak memberatkan umat aku, amartukum bisiwak, aku nak suruh mereka bersiwak, bersihkan gigi setiap kali sebelum salat, yakni setiap kali semasa ambil wuduk tu, sebelum ambil wuduk tu bersugi dulu, bersiwak dulu. Tapi Nabi letak ayat depan, Nabi kata laula an asyqa ala ummati, kalaulah tak bebankan umat aku. Bersiwak tak ada beban apa, tapi Nabi tetap sebut kalaulah tak membebankan. Nabi risau terbeban. Dalam syariah wuduk yang tak ada beban apa pun, Nabi risau terbeban. Rasul Tuhan, wakil Tuhan tu risau kita terbeban. Dan adakah fiqh yang lain, ibadah yang lain yang Tuhan nak bebankan kita tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Pemurah Tuhan sampai tahap tak pergi haji pun boleh dapat pahala haji, dengan syarat ada niat nak pergi haji. Dapat pahala haji. Meninggal dunia tanpa pergi haji, tapi dah niat lama dah nak pergi haji, tak sempat nak pergi, meninggal dah tuan kawan kita. Allah bagi ni pada. Jadi syariah puasa tu sendiri tak ada beban yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tak ada. Sebab Allah sendiri bila mana dia suruh kita puasa, Allah dia tak ambil untung apa-apa daripada ibadah puasa kita, tak ada. Allah tak ambil untung apa sekalipun, sesin pun Tuhan tak ambil daripada ibadah puasa kita lah. Tak ada. Ibadah puasa ke, ibadah salat ke, Tuhan tak untung apa. Bila mana Tuhan tak ambil untung apa, Tuhan tak suruh apa, maka Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa dia suruh kita beribadah? Dia cuma nak melihat bagaimana ketaatan kita pada dia, itu je. Kalau Tuhan nak denda kita, nak bully kita, Tuhan tak nak bagi rukhsah. Siapa yang tak boleh puasa sebab sakit, dia kena puasa juga. Kalau tidak, aku umban dalam neraka aku. Itu bully. Tapi Allah daripada syariat yang Allah syariatkan kepada kita, puasa, salat dan sebagainya, Allah tak bermaksud untuk nak denda, nak bully, tak ada. Kata Tuhan ringankan, wa in kuntum marda aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang berpuasa dalam keadaan dia sakit, dia bermusafir, dia ganti pada hari yang lain. Nabi bila bermusafir, Nabi puasa ketika bermusafir ni. Membuktikan dalam Quran tu Allah dibagi pilihan. Siapa yang bermusafir ni dia ada pilihan nak berpuasa. Kalau dia rasa tak mampu sebab ada banyak urusan masa bermusafir, dia boleh berbuka puasa. Dia ganti pada hari yang lain. Tapi Nabi berpuasa ketika bermusafir. Dan ada para sahabat yang ikut Nabi berpuasa juga. Nabi orang yang puasa dia tak marah siapa yang tak puasa. Yang tak puasa pula tak marah siapa yang puasa. Tak ada masalah. Ikut kondisi masing-masing, keadaan masing-masing. Tiba-tiba ada seorang sahabat ni dia pengsan.
Dia bermusafir. Jadi ikut Nabi bermusafir, dia puasa. Dia pengsan. Sampai ada sahabat yang papah dia terpaksa bersusah-susah sebab dia tahan dia punya puasa, tak mau berbuka puasa. Nabi kata ke sahabat, Nabi kata laisa minal bir as-saum fi safar. Nabi kata tak ada manfaat kebaikan untuk engkau puasa ketika musafir ni. Nabi kata ke dia tak ada manfaat kebaikan untuk engkau puasa masa musafir. Sebab orang lain dia boleh, sebab dia mampu, kekuatan diri dia mampu, dia boleh tak apalah. Tapi dia sampai mudarat kat diri sendiri, Nabi kata tak ada kebaikan, kau kena buka puasa lah. Sebab Nabi tak nak beban agama ni pada umat. Nabi tak nak beban. Wala yusaddaddin illa ghalabahu. Siapa yang susah nak agama, fiqah agama dia akan dapat susah, Nabi kata kan. Jangan susah kan. Qad ikhtar aisari, kata Aisyah, Nabi tak pilih dua pilihan daripada syariat ni, melainkan Nabi pilih yang paling mudah untuk Nabi buat. Qad ikhtar aisari, pilih yang paling mudah kan. Syariat puasa tuan-tuan, Allah dia bukan nak bully kita tak makan. Jangan makan, sama makan siap aku umban. Tak, bukan nak bully kita. Allah nak tengok siapa yang mentaati dia, itu saja. Sebab kita buat ibadah puasa sebab nak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak berat-beratkan ibadah. Kita berpuasa mengikut syariat Tuhan tanpa memberat-beratkan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ringankan pada kita semua. Kalau berpuasa Ramadan, kita sampai lagi tahun ni insya-Allah. Tahun lepas kita dah rasa dah puasa musim-musim Covid tu kan. Dan ambillah beberapa manfaat daripada musim-musim mencabar ni dengan berpuasa. Elakkan pembaziran kan. Yang nak berniaga bazar, berniaga lah, tak apalah. Mungkin itulah punca rezeki, kita tahu kan. Tapi tuan-tuan kita elak pembaziran. Puasa ni elok tak fikir makan sangat sebab puasa kan. Tapi orang kita ni nak menyambut Ramadan pun kenuri makan. nak menyambut bulan tak makan, dia kenuri makan. Tak apalah tuan-tuan, ada rezeki nak buat kenuri, buatlah. Cumanya jangan wajibkan orang tak buat kenuri Ramadan ke? Jangan wajibkan orang buat. Nak buat orang buat ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk masuk sekali lagi pada musim Ramadan untuk memberkati, untuk berikan berkat tuan. Kalau boleh saya ulang sekali lagi tuan-tuan, Ramadan ni dia berkat ni tuan-tuan, dia macam hujan lah, macam hujan. Semua tempat kena hujan. Hanya orang yang pergi keluar rumah tadah bali air hujan tu, dia je yang akan dapat guna air hujan masa hujan dah berhenti. Musim kemarau, air hujan dia tadah, dia boleh guna basuh kereta ke, nak buat masak balik minum ke, dia boleh guna air hujan tu. Siapa yang masa musim hujan tu, dia tak tadah air hujan, duk berlengkau kat dalam rumah tidur, dia tak akan dapat manfaat daripada air hujan tu. Macam itulah berkat Ramadan. Semua orang dapat Ramadan. Semua orang masuk musim Ramadan ni. Daripada siapa? Orang kafir mana pun, dia pun masuk musim Ramadan. Orang Islam semua masuk musim Ramadan. Tapi tuan-tuan, kita nak beritahu hanya orang yang menadah keberkatan Ramadan, dia je yang akan dapat berkat Ramadan. Orang yang tak tadah keberkatan Ramadan, tuan tengoklah, dia masuk Ramadan macam tu perangai dia, dia keluar Ramadan pun macam tu perangai dia. Kita pelik, kenapa lah kau tak berubah? Dah 80 kali, dah 60 kali Ramadan dah kau masuk. Sejak balik kita dah berpuluh-puluh kali Ramadan dia masuk, tapi tak berubah perangai kau ni, kenapa? Bukan salah Ramadan. Salah dia yang tak menadah keberkatan Ramadan. Dia tak tadah. So air hujan tu dia tak dapat, tak pakai. Sebab satu orang yang kufur pada Tuhan, dia tak tadah keberkatan Ramadan, tak cari pahala musim Ramadan. Dia keluar, sebelum masuk pun dia perompak berjenayah. Lepas keluar Ramadan pun dia masuk, dia lepas keluar pun dia perompak berjenayah. Sama, tak berubah. Kenapa lah kau tak berubah? Bukan salah Ramadan. Dia salah dia yang tak menadah keberkatan Ramadan. Sama tuan-tuan, siapa yang pergi haji sekalipun, pergi umrah, masuk ke tanah haram, keluar, pergi balik, masuk kan. Dia pergi tanah haram sebab apa? Sebab rutin tahunan. Dia berniaga besar, duit banyak sangat, tak ada tahu nak buat apa. Pergi umrah tahun ni. Apa nak buat duit ni? Pergi umrah lah. Dia pergi tak ada jiwa nak pergi. Pergi sebab rutin tahunan dia, duit banyak sangat. Pergi je lah umrah. Dia pergi pun, sebelum pergi perangai macam tu, balik umrah pun perangai macam tu juga. Sebab apa? Sedangkan tanah haram, ihtiram, bumi yang diberkati, yang dihormati. Tapi tak ada apa-apa berubah kat dia. Sebab apa kan? Sebab dia tak menadah keberkatan tanah haram tu sendiri. Kaabah tu serupa rumah dia kat rumah dia, rumah banglo kat rumah dia. Dia tak ada apa-apa. Dia tak rasa apa-apa. Dia tak dijemput secara rasmi oleh Tuhan Jalla wa'ala. Dan kita tuan-tuan masuk musim Ramadan,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dia beri kepada kita semua hikmah yang besar musim Ramadan ni. Jadi titik tolak kita berubah diri kita, bersihkan roh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kepada kita dunia sampailah negeri akhirat, sampai kita melangkah ke syurga Tuhan Jalla wa Ala. Kita tak tahu tuan-tuan, saya ke tuan-tuan, kita tak tahu siapa dalam kalangan kita yang ada syurga. Jadi ustaz pun bukan tiket pergi syurga kan. Tak semestinya. Keberkatan dan juga lubuk pahala ni bukan ada pada ustaz, pada mufti, pada tok syekh, pada imam, bila tak. Lubuk pahala ada pada diri kita sendiri tuan-tuan. Jadi orang soleh, jadi orang alim, jadi orang yang beriman, tak tertakluk pada jawatan apa sekalipun. Allah berkati kita insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kelas kita yang lalu kita baca ayat ke-89 satu ayat, sebab ayat tu dia ada asbab nuzul dia yang penting. Ayat 89 lepas kita baca daripada surah Al-Baqarah ni, Allah sebut walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran daripada Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan pada orang yang kafir. Ni cerita orang Yahudi, sebab sebelum Nabi SAW datang, diutuskan oleh Allah, dia memohon supaya kedatangan Nabi untuk memerangi orang kafir. Merujuk kepada Yahudi di Madinah yang menunggu kedatangan Rasul penyelamat mereka untuk mengusir orang-orang kafir dekat Madinah, iaitu kaum Aus dan juga Khazraj. Bila Rasul tu datang, yakni Rasulullah SAW, Allah kata falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih, bila datang Rasul tu pada mereka, ma 'arafu kafaru bih, mereka pula mengingkari Rasulullah tu sendiri. Yahudi sebelum Nabi SAW yang akhir zaman, Rasul yang terakhir diutuskan, dia doa pada Allah supaya datang Rasul nanti dia kata kami nak usir orang Madinah ni, orang Arab Madinah ni, orang yang kufur. Bila Rasulullah datang betul-betul ke Madinah, dia tak jadi ikut Rasulullah pula, sebab hasad dengki, sebab Rasulullah sendiri bukan orang Arab daripada keturunan mereka sendiri. So lepas falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih, lepas datang Rasul tu kau kufur pula daripada dia. Fala'natullahi 'alal kafirin, dan Allah, maka laknat Allah lah ke atas orang-orang yang ingkar. Dan kita baca ayat ke-90 insya-Allah, dan juga ayat ke-91 pada hari ini. Kalau sempat dia sambung lagi pada ayat ke-92. Dan kita akan berhenti dulu kelas kita untuk musim Ramadan nanti. Kita akan sambung balik lepas Ramadan insya-Allah. Baik, tuan, ayat ke-90 saya baca, tuan-tuan ikut kita punya bacaan, dapat manfaat insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Baik, maksud dia, alangkah buruk mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekufuran kepada apa yang Allah telah turunkan kepada mereka. Sebab apa? Sebab dengki bahawa Allah menurunkan kurnia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Kerana itu mereka mendapat murka setelah mendapat kemurkaan,
dan untuk orang-orang yang kufur siksaan yang menghinakan. Ayat 90. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini, dan kita tuan-tuan, ayat ni tuan-tuan, Allah sebut bi'sa mashtarau bihi, kan? Sekali lagi, entah kali yang keberapa lah dia sebut. Allah Subhanahu wa taala dia menyamakan urusan pengkhianatan orang-orang Yahudi kepada agama ni dengan perkataan jual beli. Dan kali ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebut sekali lagi kepada kita semua tentang orang-orang Yahudi yang mereka ni buruk. Bi'sa mashtarau bihi, bi'sa, buruklah sangat keadaan mereka yang menjual, ishtarau bihi anfusahum, yang menjual diri mereka, ayyakfuru bima anzalallah, yang menjual diri mereka sendiri dengan kekufuran. Ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlih, menjual diri mereka dengan kekufuran dengan apa yang Allah telah turunkan, yakni Al-Quran. Tuan, masih lagi dalam bab tentang orang-orang Yahudi yang kufur kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan mereka ni menjual agama mereka sendiri. Dia jual agama dia. Jenayah besar manusia hari tu tuan, dia bukan berlaku antara para petani dengan petani. Jenayah besar tak berlaku antara orang-orang kerja mekanik ke dengan engineer, tak. Pertembungan antara sekolah dengan sekolah, sekolah kungfu A dengan sekolah kungfu B, tak kan. Pertembungan guru silat A dengan guru silat B pun pertembungan semua manusia, pertelingkahan, pergaduhan semua manusia dalam dunia tuan-tuan. Yang berlaku hari ini tak lebih besar daripada pertelingkahan orang di atas dasar agama. Sebab kalau guru silat A, sekolah silat A bergaduh dengan sekolah silat B, dia bergaduh macam tu, ada bergaduh berentam, akhirnya sekolah dia runtuh ke apa ke. Habis macam tu lah. Korang-korang sekolah A tutup, sekolah B buka kan. Tetapi tuan-tuan, orang kalau bergaduh sebab agama ni, kesudahan dia apa? Kau kafir. Guru silat bergaduh pun tak kafir dengan orang. Dia bergaduh silat dia ya. Dia buka dia punya bunga, dia buka dia punya bunga. Anak murid tengok, guru silat dia menang. Okey, semua angkat sekolah silat ni kan. Macam-macam sekolah kungfu. Dia tak ada sampai tahap kufur mengkufur, tak ada. Tapi tuan, orang agama kalau bergaduh tuan-tuan, kau kafir. Habis kan. Jenayah besar, kafir dengan orang. Habis. Jenayah ni yang Yahudi duk buat ni. Allah sebut banyak kali dalam Al-Quran, bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlih. Allah sebut buruk sangat perbuatan dia, jual beli diri dia dengan kekufuran. Bima anzalallahu, daripada apa yang Allah turunkan. Quran yang Allah turunkan, dia kufur pada kitab Al-Quran. Dia kufur pada Quran itu sendiri. Ayyunazzilallahu min fadlih. Sebab apa tuan-tuan? Dia sebab apa? Ala may yasha'u min ibadih. Antara sebab apa dia kufur pada Quran ni, sebab tuan tengok yang Allah sebut tu, sebab apa? Sebab hasad dengki dia. Hasad dengki. Sebab besar Yahudi ni hasad dengki. Hasad dengki tu punca mana tuan? Para ahli tafsir sebut hasad dengki ni dia punca sama macam punca tok guru Yahudi ni, iaitu syaitan, iaitu syaitan sendiri. Syaitan tuan-tuan, iblis syaitan ni, punca dia tak mau sujud pada Adam sebab apa tuan-tuan? Kufaran hasada, kufur sebab dia dengki. Apalah sangat Adam tu bertanah je pun. Apa daripada api? Dia tak mau sujud dalam erti kata hormat, tunduk. Atau maksud dia ialah sujud betul. Terpulang kepada Allah. Kepada Allah juga maksud yang sebenar. Tapi para ahli tafsir sebut, Allah suruh ni semua para malaikat termasuk iblis ni supaya sujud, hormat Nabi Allah Adam. Dia enggan sebab kufaran hasada, sebab dia hasad. Penyakit hasad tu tuan-tuan, cukup bahaya. Penyakit hasad tu yang sebabkan Yahudi dia pecah hari ni, dia pecah belah sampai dia tak mahu kepada nabi-nabi ni. Sebab hasad. Terutama kepada Rasulullah sendiri, dia tak mahu sebab hasad dengki dia. Bukan Yahudi pun, dia ni Arab. Hasad dengki dia. Kita tuan-tuan kena jaga-jaga dengan penyakit hasad ni tuan.
Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran tentang min syarri hasidin idza hasad. Minta lindung ya Allah daripada orang yang hasad ketika dia menghasut. Min syarri hasidin idza hasad. Minta lindung. Wa na'udzubika min syarri. Kita minta lindung pada Allah daripada orang yang dia tu hasad, dia tu orang yang hasad. Bila dia dah hasad dengki dengan kita tuan, ketika dia menghasut, dia melaksanakan hasad dia tu yang bahaya. Kalau sekadar dia dengki tak bahaya lagi. Masa dia buat perbuatan hasad tu, iza hasad, ketika dia menghasad, bahaya. Menghasut orang bahaya. Perbuatan ni tuan-tuan, tokoh dia syaitan, pengikut kemudian yang ikut perasaan hasad tu ialah kaum Yahudi ni. Maka faba'u bi ghadabin 'ala ghadab walil kafirin 'adzabun muhin. Lepas mereka ni kufur, dia baghyan, dia borah, dia hasad, dia dengki, tak mau daripada apa yang Allah turunkan, sampai dia dengki pada rasul yang diutuskan tu sendiri. Allah beri kurnia dia, ayyunazzilallahu min fadl ala man yasha. Allah beri kelebihan ala man yasha kepada siapa yang Allah mau dalam kalangan hamba-hamba dia, iaitu Rasulullah sendiri, hamba Allah Taala, Rasulullah sendiri. Allah beri min ibadi, daripada hambanya. Hamba-hambanya tu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah pilih sebagai rasul dia yang terakhir. Dia tak mau. Tak nak Yahudi. Dia baghyan, dia borah, dia melampau. Dia tak mau. Allah sebut faba'u bi ghadabin 'ala ghadab. Sebab tu tuan-tuan, Yahudi ni dia mendapat murka setelah kemurkaan. Bermaksud tuan-tuan, okey, para ahli tafsir sebut, dalam Ibnu Katsir juga menyebut perkara yang sama. Dia sebut bi ghadab. Ghadab yang pertama, murka yang pertama ialah kemurkaan Allah kepada datuk nenek moyang mereka dulu-dulu. Ke atas Taurat, ke atas Nabi Allah Musa alaihi salam. Dulu Allah dah murka dah. Mari sekarang ni zaman Rasulullah SAW dekat Madinah pun mereka tak mau ikut. Murka lagi Allah Ta'ala kepada mereka. Dalam kemurkaan Tuhan, kita minta jauh daripada kemurkaan Tuhan. Tapi Yahudi dia okey, Tuhan murka dia okey. Bahaya, tak normal tuan. Tak normal. Bila mana orang yang dia okey, bila Allah sebut Allah murka, dia tak rasa apa. Tuan, ini tak normal tuan. Tak normal. Kita tuan-tuan, bila tengok ada orang dia buat jenayah kan, dia buat maksiat, buat jenayah, kita tanya pada dia, tahu tak benda ni salah? Dia kata, saya tahu benda ni salah. Tuan-tuan, kita kena syukur pada Tuhan sebab dia mengaku tu salah. Ada orang tuan-tuan, dia buat jenayah pada Tuhan, dia tak mengaku tu salah tuan-tuan. Kita kata, jangan tukar jantina, salah ni. Apa salahnya? Oh, yang ni tuan-tuan. Kita ingat, kita ingat dia ada masalah mental kot. Tak apalah, mudah-mudahan Allah ampunlah dia. Dia ada masalah, tak boleh nak tentukan yang mana baik, yang mana halal, mana haram. Tak boleh tentukan yang mana baik, yang mana buruk. Tak apa kot, Allah Alam, tak tahu cakap macam mana kan. Tapi tuan-tuan, kalau kita jadi orang yang bersarang kat hati dosa sampai tak boleh clarify, tak boleh nak tentukan yang mana baik, yang mana buruk ni, bahaya tuan-tuan. Allah sebut murka di atas kemurkaan. Kemurkaan pertama, ghadab yang pertama, murka pertama dulu tu dengan nenek moyang Yahudi ni, zaman Nabi Allah Musa. Murka yang kedua pada engkau sekarang ni pun sama ni, ala ghadab walil kafirin adzabun muhin. Untuk orang-orang yang kufur ni, siksa yang menghinakan. Azabun muhin, siksa, azab yang muhin, azab yang hina ke atas diri mereka. Muhinun, azab yang hina. Tuan-tuan, kita buat rumusan sikit tuan. Daripada rumusan awal yang kita boleh buat, Yahudi tuan-tuan, dia jenayah besar, bukan jenayah dunia. Dia buat jenayah besar sebab dia kaitkan jenayah dia ni dengan dia kacau agama. Dia rosakkan cara faham agama orang kepada orang lain. Tuan bayang tuan-tuan, kita pergi kat luar kan, satu orang mekanik, dia tipu mekanik lain, dia kata bukan macam ni cara betulkan enjin kan. Enjin hybrid ni macam ni cara betul dia. Dia pun tunjuk. Dia tunjuk cara yang salah, dia tahu tu salah. Dia buat cara yang salah, dia buat cara salah, macam ni. Tujuan dia biar orang ni salah faham, biar orang hantar kita kat dia, kita buang rosak, orang tak pergi kat kedai dia lagi dah. Orang pergi kat bengkel lagu. Tuan, jenayah yang dia buat tu dosa tuan-tuan. Dosa. Tapi tuan-tuan, nak banding jenayah dia tu yang rosakkan cara betul kereta orang dengan orang yang rosakkan cara faham agama orang, jauh lebih besar jenayah orang yang salah fahamkan agama orang dengan sengaja. Dengan sengaja. Dia rosakkan fahaman agama orang dengan sengaja. Yang ni tuan-tuan, jenayah yang ni lagi besar tuan.
Sebab tu saya kata tuan-tuan, pertelingkahan tak ada satu jenayah yang paling besar dekat dunia ni tuan-tuan, melainkan bila firqah agama bertelagang dengan firqah agama satu lagi. Tok guru kungfu Cina pun kalau bergaduh dengan tok guru kungfu Cina yang lain, dia tak sampai tahap kau kafir, tak ada. Tapi kalau agama dengan firqah agama, Mu'tazilah bergaduh dengan orang Ahli Sunnah tuan-tuan, bergaduh dengan Syiah sekalipun tuan-tuan, dia akan membabitkan batas iman dan juga kufur. Sebab tu tuan, daripada dulu saya pesan tuan, nak main politik silakan, tak ada masalah. Nak pergi campur parti tak ada masalah tuan. Tapi jangan duk tarik sekali agama terlibat daripada pertelingkahan tu. Jangan tuan-tuan. Nanti dia akan membabitkan iman dan kufur. Tu bahaya. Al-Quran, dia sebut lama dah perkara ni tuan. Lama Quran sebut. Tuan tengok apa beza satu orang ahli sihir dengan satu orang ahli sihir menunjukkan sihir dia dengan satu orang Nabi yang menunjukkan mukjizat dia. Apa beza tuan-tuan? Satu orang ahli sihir yang menunjukkan pada orang ramai sihir dia lempar jadi ular, dia lempar sihir dia lempar jadi khariqul adah, dia jadi benda yang ajaib, benda yang pelik. Orang tengok, oh sihir dia hebat ni. Apakah beza antara ahli sihir yang melemparkan sihirnya dengan seorang rasul yang melemparkan ayat, mukjizat dia? Apa beza tuan-tuan? Tuan, sebenarnya tuan, tak ada beza tau. Tak ada beza. Zaman di Mesir, Nabi Allah Musa AS yang berjubah Arab dengan ahli sihir Firaun yang berjubah sebab dia juga orang Arab. Yang kedua-duanya melemparkan tongkat masing-masing. Kedua-dua je menjadi ular. Tak ada beza apa tuan-tuan. Tak ada beza apa. Tapi tuan-tuan, beza yang batin dia ialah satu orang ahli sihir ni, ketika dia melemparkan sihir dia menjadi ular, tujuan dia ialah untuk mengajak orang kepada diri dia sendiri, kepentingan diri dia sendiri. Manakala seorang Nabi pula, ketika dia melemparkan tongkat dia menjadi ular, dia tak ada ajak orang untuk mengikut diri dia, melainkan dia ajak orang untuk mengikut Tuhan Jalla wa'ala. Tu beza dia tuan-tuan. Ahli sihir, dia buat sihir, dia buat magic ke, silap mata ke apa, dia apa tujuan dia buat tuan? Dia lemparkan tu jadi magic, jadi ular, jadi benda asap, benda semua. Apa tujuan dia buat? Nak ajak orang supaya jadi pengikut dia, follow dia. Follow dia, ikut aku. Dia ajak orang macam tu. Seorang Rasul Tuhan, ketika dia melemparkan mukjizat dia membelah lautan dengan tongkat dia, keluar air celah-celah jari dia bukan bermaksud nak ajak orang supaya follow dia, tak. Dia nak ajak orang supaya mengikut Tuhan Jalla wa'ala. Yang tu tuan-tuan, bukan saya sebut tau. Tafsir yang tu bukan saya sebut. Tafsir yang tu tuan kalau buka daripada surah Ali Imran, Allah sebut demikian. Tuan buka surah Ali Imran ayat 77, Allah sebut wa inna minhum la fariqan yal'una alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun. Awalnya Allah kata, dan sesungguhnya di antara mereka, yakni ahli kitab ni, ketua-tua agama ahli kitab, ulama-ulama ahli kitab, Yahudi punya ulama ni, dia yal'una alsinatahum, dia memutar belitkan lidah dia untuk agama ni. Dia putar belit lidah dia. Saya putar ni, dia putar betul belit agama. Alim tu cerita udah impian dulu kan. Dia putar belit agama sebab Allah kata bi alsinatihum. Yahudi tuan-tuan, dia putar belit agama dengan lidah dia. Bil kitab, dengan dia ambil kitab Allah, dia putar belit kitab Allah tu. Litahsabuhu minal kitab wa ma huwa. Dia kata pada orang yang ni daripada kitab ni. Allah kata yang tu bukan kitab. Wa yaquluna huwa min indillah, dan dia kata ni semua daripada Allah. Allah jawab wa ma huwa min indillah, ni bukan daripada Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun. Dia dusta terhadap Allah dalam keadaan dia tahu. Tuan tengok, dia dusta pada Allah dalam keadaan dia tahu yang tu dusta. Okey tuan, maka Allah kata ayat yang seterusnya, sikit lagi Allah kata ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah. Ini yang saya kata tadi. Allah sebut kepada para ulama kaum muslimin, orang-orang berilmu dalam kalangan orang Islam, ataupun Allah sebut ayat ni kepada rasul-rasul Tuhan. Allah kata apa?
Tak patut, wa ma kana li basyarin, tak patut untuk bashar an yu'tiyahullahu alkitab, tak patut kepada manusia yang Allah beri pada dia kitab, yakni Rasul Tuhan, wal hukma, dan Allah beri dia kebijaksanaan, wan nubuwah, dan kenabian. Thumma yaqulu linnas, kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah. Kemudian dia kata kepada manusia, kamu semua manusia, hai manusia sekalian, jadilah hamba kepada aku. Jangan jadi hamba pada Allah. Tak patut, Allah kata. Rasul Tuhan, dia melemparkan mukjizat dia, dia melemparkan kitab Al-Quran, kitab-kitab yang Allah beri pada dia. Tak patut kalau dia kata manusia semua, kunu ibadan li min dunillah. Hai manusia semua, jadilah hamba aku, jadi orang aku semua. Jadi orang aku, ikut aku. Cium tangan aku, minum air kaki aku. Akulah syekh kamu. Dia tak ajak orang ikut dia. Sebab Allah kata, wa ma kana, tak mau, tak boleh. Jangan kamu, orang-orang yang aku beri kitab, aku beri kenabian, jangan ajak orang ikut kamu. Tapi ajak orang ikut apa kan? Orang ulama yang sebenar, ataupun ilmuwan, tokoh Islam yang sebenar, Nabi yang sebenar. Sebab Allah nak suruh kita bezakan cara orang Yahudi ajak ikut pendeta dia, ulama dia, dengan cara orang Islam ajak ikut orang Islam. Orang Yahudi dia ajak cara apa? Dia ajak ikutlah aku, ikutlah aku. Dia ajak orang supaya ikut dia. Kunu ibadan li. Jadilah hamba-hamba aku. Kita pun sebut nama dia. Asal-asal berlaku apa? Dia kata macam ni, dia kata macam ni, dia kata, sebut dia. Allah tak suruh kita sebut, nak selesai, lepas sebut nama dia. Allah suruh ajak kita kembali pada Tuhan. Sebut apa yang Allah kata lah. Sikap orang yang tak beriman ni, bila ada masalah dia, saya punya orang kata macam ni, saya punya kaum kata macam ni. Dia sebut nama kaum dia. Dan orang yang beriman, tuan-tuan, Allah kata dalam Quran, para Rasul Tuhan, walakin kunu rabbaniyin ma kuntum tuallimunal kitab. Orang yang beriman, Rasul Tuhan, dia ajak orang buat apa, tuan-tuan? Dia kata, kunu rabbaniyin. Jadilah kamu hamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud dia ajak orang kembali pada Quran. Berlaku pada masalah apa pun, orang semua Quran kata apa tu orang beriman. Quran kata apa? Dalil kata macam mana? Apa yang para fuqaha syarah pada dalil tu dia kata macam tu. Ni orang beriman. Orang yang dah tersesat dengan cara orang Yahudi, berlaku masalah apa? Kami punya orang kata macam ni, orang kami kata macam ni, guru kami kata macam ni. Dia sebut nama-nama itu. Memang tak salah, tapi sebutlah apa yang dalil yang guru kau cakap. Apa perbahasan fiqh dia? Sebab kita orang Islam, tuan-tuan, tak mengajak orang sembah tokoh, tak. Kita mengajak orang bukan kunu ibadan li, bukan sebab nak ajak orang follow kita, followers ramai, tak. Rasul Tuhan tak buat macam itu. Rasul Tuhan ajak orang supaya kunu rabbaniyin, jadi hamba Tuhan. Masalah apa, rujuk Tuhan. Masalah apa, saya baca fuqaha ahli fiqh ni, dia sebut dalil Allah ni, it's okay. Ajak kepada orang menilai dalil, bukan menilai tokoh. Tokoh aku lagi power tegur kau, ikut tokoh aku lah. Tak, tokoh aku lagi power, tokoh aku lagi. Tak, orang Islam beriman tak ajak ikut tokoh-tokoh. Dia ajak ikut kata-kata Allah yang mungkin tokoh tu kata, khilaf dia macam mana, dalil dia macam mana, tak apa. Tentu yang membezakan besar cara orang Yahudi, tuan-tuan, dia pengaruh orang supaya dia kata kunu ibadan li, dengan kunu rabbaniyin. Tak pernah dengar rabbani, tuan-tuan? Ulama rabbani, kita tahu ulama rabbani kan. Tak pernah dengar kan? Ulama rabbani ni layak dia. Ulama rabbani, apa hal berlaku pun dia kata kunu rabbaniyin. Kita jadi hamba-hamba Allah. Cari Allah dalam Quran, cari tafsir Quran, cari para fuqaha yang baca Quran. Cari tafsir hadis, mana fuqaha yang sebut hadis Nabi ni, apa syarah mereka, apa khilaf mereka. Dia tak ajak orang lah, masalah selesai, ikut tokoh aku selesai. Tak. Kita ikut dalil. Paling afdal, tuan-tuan. Rabbani tu, tuan-tuan, yang kumpulan Rabbani tu kan. Rabbani ni lah ketuhanan. Jadi hamba-hamba Tuhan. Bukan jadi hamba kepada orang, tuan-tuan. Tak. Kita umat Islam, para nabi, semasa dia melemparkan mukjizat dia, beza dia yang paling besar dengan seorang ahli sihir yang melemparkan sihir dia ialah ahli sihir ajak orang ikut dia, sembah dia, kunu ibadan li, ikut aku, sembah aku. Nabi Tuhan, kunu rabbaniyin. Nampak tak mukjizat aku ni? Nampak tak laut tata belah ni? Okey, sekarang ni abdikan diri pada Allah. Beza, tuan-tuan. Beza.
Tuan carilah tuan guru tafsir ke, guru hadis, bukan saya. Guru tafsir ke, guru fiqh ke yang ajak kita semua ke arah mengabdikan diri pada Tuhan. Bukan ke arah nak kumpul followers, saya punya kuliah saya paling ramai, saya punya pengikut paling ramai. Tak. Cari guru yang ajak kita supaya mengabdikan diri pada Tuhan Jalla wa'ala. Yang ajak kita supaya cari dalil. Yang ajak supaya kita baca dalil ni, para fuqaha bincang macam mana. Bukan ke arah nak like followers dia, nak pergi follow dekat FB dia, tak. Ramai pengikut, tak membuktikan apa-apa. Kan? Tapi kalau pilihan raya, iyalah. Menentukan pemerintahan. Kan? Tapi dalam kebenaran yang kadang-kadang Allah kata, walakin aktsaran nas la ya'lamun. Banyak manusia, ramai orang pun membuktikan ke tak membuktikan yang tahu. Allah kata, walakin aktsaran nas la ya'lamun. Ramai orang tak tahu, Allah kata. Allah Ta'ala alam, saya mohon maaf. Ujung kesimpulan panjang sangat, tapi patut kita baca 2 ayat hari ni. Tak apalah, kita sambung pada kelas akan datang. Tapi ayat yang 90 tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia sebut untuk kali yang seterusnya tentang bagaimana Yahudi dia menjual diri dia dengan kekufuran. Dan sebab dia tak mau Rasul yang diutuskan tu kena hasad dengki. Hasad dengki tu pula punca daripada guru dia yang besar, iaitu syaitan. Yang mana syaitan ni punca tak mau sujud pada Adam ialah sebab dengki. Ta'assub dengan diri sendiri dan tak memikirkan tentang apa kejadian Tuhan. Ketaksuban dia pada diri dia daripada cahaya menjadikan dia hasad kepada Adam yang cuma daripada tanah sahaja. Sedangkan daripada apa sekalipun, bangsa sekalipun bukan asbab kemuliaan. Kemuliaan disebabkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata insya-Allah sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna. Fa fahamnaha Sulaiman kullan atayna hukman wa 'ilma. Wasakharna ma'ada bijbal sabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin walhamdulillahirabbil alamin. Takabbarallahu minkum.